Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Kang A, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Terima kasih pengerusi atas ruang untuk saya mengambil bahagian dalam perbahasan perincian belanjawan untuk Kementerian Pembangunan Usahawan. Saya ada beberapa perkara nak disebut di sini, saya cuba habiskan dalam masa 10 minit. Pertama sekali, saya bersetuju dengan pandangan ramai ahli Dewan bahawa peruntukan untuk kementerian kali ini sebenarnya secara relatifnya sangat kecil jika dibandingkan dengan pengumuman dalam belanjawan yang mensasarkan dalam fokus ketiga untuk memupuk budaya negara keusahawanan. Jadi tak apalah, mungkin ini tahun pertama selepas 9 tahun kementerian tidak wujud. Kita berharap pada masa akan datang ia akan ditambah baik. Namun pada masa yang sama, sebagaimana disebut juga oleh sebagian ahli Dewan, banyak kementerian sebenarnya mempunyai agensi yang menguruskan keusahawanan. Misalnya kita tahu Cradle Fund di bawah Mestek, kita tahu usahawan desa di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, kita tahu ada misalnya PUNB. Jadi saya berharap nanti Kementerian Pembangunan Keusahawanan dalam laman web kementerian, walaupun agensi-agensi ini tidak berada secara langsung di bawah kementerian, juga dimasukkan supaya gambaran penuh tentang agensi-agensi yang terlibat keusahawanan ini dapat dilihat oleh orang ramai. Jadi dia tahu peluang-peluang sebenarnya ada dalam pelbagai bidang-bidang dalam kementerian lain secara khusus. Cuma saya nak sentuh dalam perkara 010200 dasar dan perancangan strategik. Tadi pun Pendang sebut bahawa tahun ni ada 2 juta. Jadi saya berharap memandangkan ini tahun pertama, banyak perancangan penting perlu dibuat. Perspektif kita mestilah jelas. Hari ini negara kita mendakwa kemiskinan dah turun sehingga 1% dan kemiskinan tegar berada pada kadar 0.6%. Tapi pada masa yang sama jangan kita lupa bahawa 84% isi rumah di bandar tidak ada simpanan. Pada masa yang sama pesara kita tidak cukup simpanan selepas pencen. Pengangguran juga tinggi di kalangan graduan. Jadi saya percaya ini adalah ruang yang perlu diberi perhatian oleh kementerian, kerana tanpa kementerian memberi perhatian tentang perkara ini, kita hanya menyelesaikan satu aspek masalah, tetapi kita sebenarnya masih mengekalkan masalah-masalah yang lain. Saya ingin menyentuh tentang apa yang Za'abar pernah sebut, Pendeta Za'abar pernah sebut tentang nasib orang Melayu dulu. Antara yang ditekankan oleh beliau adalah tentang kemiskinan cita-cita. Saya selepas menang pilihan raya dulu, ramai kontraktor datang ke rumah, kata dia tak pernah dapat, dah lama tak dapat projek. Kerajaan dulu pun tak dapat, jadi mereka berharap kali ini mereka ada peluang. Jadi dalam erti kata yang lain, kebanyakan orang kita bila disebut berniaga, dia terlalu bergantung dengan projek-projek kerajaan. Jadi saya berharap kementerian pada masa bermula daripada sekarang lah sehingga akan datang, kita akan dapat melatih usahawan kita bukan sahaja melihat peluang perniagaan ni hanya dengan kerajaan. Kerana kerajaan ni, kalau kita tengok dalam KDNK kita, kerajaan tak besar. Kita hanya ada lebih kurang 260 bilion untuk tahun ni. Mungkin kalau kita ambil tahun ni sekali dengan belanjawan secara menyeluruh, lebih dari 300 bilion. Sedangkan KDNK kita lebih trilion. Maksudnya peluang perniagaan tu berada sesama mereka. Jadi mereka ni tidaklah kata miskin cita-cita hanya melihat peluang yang terhad ni. Sedangkan ekonomi ini lebih besar bukan sahaja di luar kerajaan tetapi juga berada di luar negara. Dan kebanyakan, baru semalam saya bawa seorang pelabur berpotensi yang menguruskan pelaburan daripada beberapa negara. Saya bawa jumpa dengan pihak berkuasa untuk koridor utara. Mereka kata sebenarnya permintaan khususnya dalam industri halal daripada Malaysia ni sebenarnya cukup tinggi di luar negara, tetapi kebanyakan usahawan-usahawan tani kita ni dia berusaha secara kecil-kecilan. Jadi mereka tidak dapat memenuhi keperluan pukal yang lebih besar. Jadi ini mungkin aspek yang juga Kementerian Pembangunan Usahawan boleh lihat. Tambah-tambah baru-baru ni pada lewat September lalu, Menteri sini pernah menyatakan bahawa kerajaan mensasarkan sumbangan IKS meningkat agak tinggi. Kalau ikut sasaran Menteri meningkat 5% daripada 37% kepada 40%. Jadi saya nak minta Menteri kalau dapat boleh terangkan sedikit apakah sektor-sektor utama yang akan diberi fokus oleh kementerian untuk mencapai perkara ini. Okey, kemudian tadi saya dah sebut tentang usahawan merentas bidang. Saya juga berharap kalau tengok dalam perincian ini ada perkara berkaitan dengan satu tentang perolehan komputer dan juga program pembangunan satu yang berkaitan dengan ICT, perkhidmatan ICT. Walaupun perkhidmatan ICT ini menjurus kepada belanja mengurus,
Saya berharap nanti sebab dalam laman web kementerian juga menyentuh tentang revolusi industri 4.0 dan juga blockchain. Tapi saya ada bangkitkan sebelum ni, kita ni prasarana revolusi industri 3.0 pun belum lagi orang kata tersedia dengan baik. Jadi mungkin kementerian dapat menggunakan perolehan komputer ni untuk memastikan sekurang-kurangnya di pusat-pusat one stop yang nak diwujudkan, nanti dapat memastikan sekurang-kurangnya kemudahan revolusi industri 3.0 ni sudah tersedia. Saya bukan apa, saya teringat dulu kita pengasas Nokia dulu, telefon yang kita ramai orang pakai, hari ni dah tak ramai orang pakai. Dia pun sebut, dia pun tak sedar bahawa dia dah tak relevan. Sebab apa? Sebab dia dah tak ikut perkembangan kemajuan teknologi. Jadi kalau hari ini kita duk latih usahawan dengan orang kata memakai cara lama, sedangkan orang kata kemudahan teknologi itu kita tak sedia. Jadi bagi saya sebenarnya kita ni dah jadi macam Sisyphus, duk tolak batu pergi atas, batu tu jatuh balik. Tolak batu pergi atas, jatuh balik. Sebab kita tak mengenal pasti apakah keperluan untuk masa depan. Kita masih cuba menyelesaikan masalah mengikut cara lama. Jadi dalam pusat senti ni, kalau tengok dalam peruntukan ni, di dalam perkara 020-100 ni, pembangunan usahawan, ada disebut tentang one stop. Sekarang ni kita ada UBC, RTC yang telah diwujudkan oleh pentadbiran lalu. Jadi kita boleh manfaatkan. Sekurang-kurangnya kemudahan ini ada tersedia di tempat-tempat inilah. Tentang skim latihan siswazah perkara 9000, saya nak tahu berapa ramaikah sasaran siswazah yang akan dilatih. Kerana setahu saya dalam pentadbiran lalu juga sebenarnya dah memasukkan kursus keusahawanan sebagai sebahagian daripada kursus elektif. Jadi saya berpendapat bahawa ini mungkin ada pertindihan. Jadi kenapa kita peruntukan pun tak banyak, 5 juta. Saya ingat tak ramai kita boleh bantu, tapi oleh kerana kita dah ada kursus elektif, jadi mungkin sebenarnya keperluan untuk latihan siswazah ni dah boleh dialihkan untuk perkara lain. Sebab kursus elektif ni dah boleh jadi satu, sama ada wajib untuk kepada semua mahasiswa ataupun dipilih oleh mahasiswa yang benar-benar berminat. Kursus elektif ni pula sebenarnya saya rasa lebih lama tempoh dia daripada apa yang boleh disediakan oleh kementerian. Sebab sepanjang satu semester ada lebih kurang 16 minggu. Jadi sebenarnya dari segi contact hours kata jam untuk mahasiswa mengikuti kursus ni lebih panjang daripada sekadar kursus hujung minggu yang mungkin ditawarkan oleh kementerian. Jadi saya mungkin menteri boleh menerangkan apakah perbezaan yang ada. Dan daripada data terdahulu, kita membelanjakan sebanyak 15 juta kalau ikut dekat sini. Tadi yang pasal tentang latihan siswazah. Jadi saya nak tengok berapa ramai yang daripada yang terdahulu, berapa ramai dah jadi usahawan. Kalau kita keluar tiap-tiap tahun, sebenarnya jumlah yang jadi usahawan terlalu rendah. Jadi mungkin kita dapat menilai semula keberhasilan program dan juga melihat peluang-peluang untuk penambahbaikan program lah, supaya perkara ni taklah jadi yang kata hanya menghabiskan duit, masa dan tenaga. Yang mungkin untung adalah jurulatih yang membuat kursus ni. Kemudian saya juga ingin mencadangkan mungkin dalam program-program yang dijalankan. Kalau zaman saya sekolah dulu, saya ingat dulu, kalau tak silap saya, kita ada seorang pakar reka cipta, Encik Zul dulu. Dia reka banyak robot. Tapi zaman sekarang ni dalam kita duk kata banyak kemajuan, banyak mahasiswa sekarang makin hebat, kita tak pernah dengar apakah produk-produk baru yang dihasilkan. Jadi sebenarnya benda ni saya percaya ada, tetapi tidak begitu dihebahkan. Baru-baru ni kita tengok, saya ingat selang sehari dua lepas, kita tengok Menteri Perusahaan Utama disindir oleh Pontian pasal menoreh getah waktu musim hujan. Tapi bila saya tengok hari ini di media sosial, di Facebook, ramai pula anak muda tunjukkan bahawa kata Pontian ketinggalan zaman. Sekarang ni dah ada teknologi untuk boleh menoreh di musim. Jadi sebenarnya mungkin masalah-masalah yang wujud dalam masyarakat inilah yang Kementerian Pembangunan Usahawan patut galakkan, supaya kita usahawan ni bukan harap pada projek kerajaan, tapi juga kita invent, kita reka perkara yang untuk menyelesaikan masalah yang sedia ada. Barulah ada nilai tambah kepada keusahawanan. Jadi keusahawanan ni kita bukan hanya pergi kepada ready market, tetapi kita juga mereka satu produk yang kita beritahu pasaran dia memerlukan. Teknologi itu lagi belum meluas untuk menoreh getah. Saya tahu. Betul, saya tahu, tak apa. Belum meluas. Ya. Baru sikit jadi. Tapi ada. Cobaan. Tapi ada. Baru mencoba. Tapi ada. Ya, baguslah. Memang sifat keusahawanan tu dia mesti meneroka, mesti mencuba. Tapi janganlah kita sindir. Orang nak cuba, inilah budaya yang sebenarnya menjatuhkan usahawan. Jadi kita kena galakkan
usahawan ni. Jadi juga dalam laman web kementerian disebut tentang projek kereta nasional ketiga, yang mana pembangunan vendor kalau perkara 19900 ada terkait dengan ini. Saya nak tahu ke mana graduan otomotif kita selama ni dan apakah produk-produk yang pernah direka oleh graduan otomotif. Sebab saya tahu saya dulu pernah dijemput oleh bekas dekan di Fakulti Ekonomi UPM untuk terlibat dalam satu kajian menggunakan kenaf untuk sebagai ketebahan otomotif. Saya selalu sebut sebelum ni, kita selalu ajar tentang keusahawanan ni, kita ajar tentang kita bagi pancing, jangan bagi ikan. Tapi saya harap kementerian juga bertindak proaktif, berbincang dengan PBT. Kita tahu banyak lot-lot kedai kosong, jadi macam mana kita boleh manfaatkan dengan kadar yang munasabah supaya usahawan kita ada tempat berniaga. Sebab kalau kita ajar memancing tapi tak ada sungai, dia nak mancing kat mana? Kalau sungai sempit, tak ramai orang boleh masuk, dia nak mancing di mana? Sebab di Perlis misalnya, usahawan food truck mengadu dengan saya, mereka dah bayar permit untuk food truck, tapi kawasan kalau nak pakai nak kena bayar lagi, jadi dah bayaran berganda. Jadi ini sebenarnya tidak menggalakkan usahawan-usahawan kecil. Jadi insentif mesti diwujudkan supaya usahawan-usahawan ini dapat bertahan. Kalau dia dapat berniaga lebih lama, sebenarnya dia lebih, orang kata, berdaya tahan lah dalam persekitaran yang semakin mencabar. Sekian, terima kasih pengurusi. Terima kasih Yang Berhormat Kang Nas. Sekarang